Hai semua, video kali ni Cikgu Shu sambung mengajar latihan intensif 1.3. Ni latihan yang terakhir dalam topik fungsi. Kita tengok soalan yang pertama. Okay, so kita tengok kat sini. Kita ada fungsi f dan g. So kat sini, f2 kita akan dapat 5. So ni objek dia, yang ni image dia. Okay, untuk fungsi g, dia punya objek adalah 5 dan dia punya image adalah 8. So, yang pertama, kita dapat F2 sama dengan 5. Yang B, dia minta G5. So, G5, kita akan dapat 8. Kemudian, dia minta GF2. Dari sini ke sini, nama dia adalah GFX. So, dia minta 2. Terus, akan dapatlah 8. Kemudian, dia minta songsangan dia. Okay, kat sini, songsangan dia. Okay, anak panah ke sini, ni adalah F-1. Kat sini adalah G negatif 1. So, songsangan dia 5. Kita akan dapat 2. Okay, songsangan 8. Maksudnya, ni dia punya objek. Image dia adalah 5. Untuk songsang dari sini. Jadi, kita dari sini ke sini. Nama dia adalah F songsangan G songsangan X. So, soalan minta 8. Jadi, 8 akan dapat 2. Untuk soalan nombor 2. Tentukan sama ada setiap fungsi berikut mempunyai fungsi songsang atau tidak. Kita guna mengufuk macam ni lah. Okay, ke mana-mana pun dia mesti sentuh satu sahaja barulah dia ada fungsi songsang. Kalau kat sini kita nampak dia sentuh satu sahaja. So, A ni ada songsang. Okay, untuk yang B pun sama. Bila kita lalu kat mana graf ni, dia mesti sentuh satu sahaja. So, yang B ini pun ada songsang. Untuk yang C, sekali buat pun kita dah dapat dah. Ada 3 persilangan. So, yang ni tidak mempunyai fungsi songsang. Jadi, jawapan nombor 2, kita boleh tulis ya, ya dan tidak. Next, kita tengok soalan nombor 3. Dia minta you all lakarkan graf fungsi songsang. Okay, dia dah bagi fungsi F. Kat sini 4, 2. Songsangan dia adalah 2, 4. Jadi, cikgu perlu lukislah. Dia punya ni masih sama. 0, 0 dan 2, 4. Dia punya pantulan kalau bentuk macam ni. So, satu lagi adalah bentuk macam ni lah. So, jadi bila kita lukis, kita akan dapat macam ni. So, yang ni kita dapat graf untuk songsangan dia. Dia minta domain. Okay, domain untuk songsang. Ingat, domain adalah dekat pasti X. So, kita akan tulis X. Dia start kat mana? Dia start kat 0 dan berakhir dekat 2. So, besar pada 0 tapi kecil pada 2. So, ni domain untuk graf ni. Kemudian yang B, okay, untuk F, 2, 0 dengan 0, 4. Jadi, kita terbalik. Kalau sini 2, 0, kita akan dapat songsangan dia adalah 0, 2. Kalau F adalah 0, 4, songsangan dia adalah 4, 0. So, kita dapat ni kita pun straight line je. Dan kita label ni songsangan dia. Dan dia punya domain adalah dekat pasti X, iaitu starting pada 0, berakhir dengan 4. Jadi, X lebih besar pada 0, tapi kurang pada 4. Untuk yang C, graf F dia adalah sini, iaitu sampai 4, 8. Jadi, bila songsangan, jadi 8, 4. So, dia punya graf adalah macam ni lah. So, ni adalah songsangan dia. Dan domain ni adalah starting dekat 0, berakhir dengan 8. Jadi, X lebih besar pada 0, kurang daripada 8. Next, kita tengok soalan nombor 4. Dia minta nilai H. Okay, diberi F4 sama dengan 13. So, kita gantikan 4 tu dekat X. Kemudian, samakan dengan 13. Kat sini kita akan dapatlah 2 darab 4 adalah 8. Tambah H. 4 tolak 3 adalah 1. So, cikgu tak tulislah kat sini. Jadi, kita akan dapat 8 tambah H sama dengan 13. Untuk dapatkan H, 8 ni pindah sana, kita akan tolak. Jadi, H sama dengan 5. Untuk yang B, dia minta F negatif 1, 3. So, untuk yang B ni, cikgu tak buat songsangan. Cikgu guna metod ni. Iaitu, bila songsangan 3, kita akan dapat image. Kita tak tahu, kita andaikan sebagai X. Bila kita tukarkan dalam bentuk F, yang ni akan jadi objek, yang ni akan jadi image. Jadi, Fx sama dengan 3. So, cikgu ambil yang ni sama dengan 3. Jadi, 2x tambah 5, sebab H tu dapat 5, per x tolak 3 sama dengan 3. Kemudian, yang ni naik atas, kita akan jadi darab. So, kita kembangkan yang ni, kita dapat 3x tolak 9. Okay, pindahkan yang x ni belah kiri, yang ni belah kanan. So, ni tolak. Yang ni pun tolak. Okay, so kita akan dapat F negatif 1, 3 tu adalah 14. Kemudian dia minta nilai M apabila songsangan M dapat 2 pun sama. Cikgu tukar je. Yang ni objek dia. Yang ni dia punya
image. Jadi F2 sama dengan M. Cikgu masukkan 2 ke dalam X dan samakan dengan M. Jadi 2 darab 2 dapat 4. So 4 tambah 5 per 2 tolak 3 kita akan dapat negatif 1. So negatif 1 dekat sini akan dapat negatif M. Kat sini 4 tambah 5 sama dengan 9. So M kita akan dapat negatif 9. Next, kita tengok soalan nombor 5. Dia minta cari H bila diberi songsang pun sama. Bila nak cari H, kita guna leg Y. So, yang ni pindah atas akan jadi darab. So, Y darab 3 dapat 3Y. Y darab X akan dapat X, Y. Kemudian, kita pindahkan yang ni belah sana akan jadi tolak. So, kat sini cikgu nak bagi dia positif. Kita darab dengan negatif. So, akan dapatlah positif, negatif, positif. Kemudian kita nak dapatkan X tu, Y ni pindah sana akan jadi bahagi. So jawapan akhir kita akan dapatlah H adalah 3X tolak 2 per X. So yang Y ni kita gantikan sebagai X. Dan X tak sama dengan 0. Kemudian yang B dia minta nilai X dengan keadaan HX sama dengan 2. Kita dah dapat HX tadi iaitu 3X tolak 2 per X. Jadi kita gantikan yang ni dan sama dengan 2. Kemudian kita pindahkan X ke sana, kita akan dapat 2X. So, 2X pindah belah sini akan jadi tolak. Negatif pindah sana akan jadi tambah. Jadi, 3 tolak 2X adalah X. So, X sama dengan 2. Next, kita tengok soalan nombor 6. Selesaikan persamaan songsangan F sama dengan songsangan G. So, kita cari dulu songsangan F iaitu kita let Y sama dengan 4X tolak 17. 17 pindah sana akan jadi tambah. Kemudian kita pindah 4 akan dibahagi. So, songsangan untuk F kita dapat X tambah 17 per 4. Kemudian cari songsangan G. Kita let Y sama dengan 5 per 2X tolak 7. Yang ni pindah sana akan jadi darab. Kemudian kita kembangkan. Kita akan dapat 2XY tolak 7Y. Okey, yang ni kita pindah belah sini akan dapat tambah. Kemudian kita pindahkan 2Y ni ke sini akan jadi bahagi. So, songsangan G kita akan dapat 5 tambah 7X per 2X. Kemudian kita cari songsangan F adalah sama dengan songsangan G iaitu yang ni sama dengan yang ni. So, kita dapatlah yang ni. Kemudian kita darab silang. Kita dapat X tambah 17 ni akan darab dengan 2X. Yang 4 ni akan darab dengan 5 tambah 7X. Kemudian kita kembangkan. Kita akan dapat yang ni. Kemudian kita pindahkan semua ke belah kiri. Sebab kita ada kuadratik kat sini. So, bila kita pindahkan, kita dapat persamaan ni. Iaitu 2X kuasa 2 tambah 6X tolak 20 sama dengan 0. Kemudian kita guna kalkulator. So, kita akan dapatlah jawapan dia X adalah negatif 5 dengan 2. Kemudian soalan nombor 7, kita pemudahkan dulu. Yang ni darab yang ni kita akan dapat 187. So yang ni darab dengan X kita akan dapat yang ni lah. Kemudian kita guna let Y. Let Y sama dengan 187 tolak 17X per 20. Kita pindahkan yang X ni belah sini dan Y ni belah sini. Kita akan dapat sini negatif. Kat sini akan dapat positif. Kemudian kita pindah 20 ke sana. And then kita pindah 17 ke sini. Akan jadi bahagi. Kemudian kita selesaikan 20 per 17 didarab dengan 187 kita dapat 220. 20 per 17 darab X kita akan dapat yang ni lah. So ni dia punya songsangan. Kemudian soalan B, tentukan anggaran laju degupan jantungnya. Kat sini dia cakap X adalah usia. So maksudnya kita nak F16. Kita just masuk je 16 ni ke dalam X. Jawapan akhir kita akan dapat 173.4. Last kali soalan nombor 8. Dia minta lukis gambar rajah anak panah bagi fungsi F yang memetakan arc kepada V dan songsangannya. Ni adalah gambar rajah anak panah. So, ni F beda arc kepada V dan songsangan V kepada R. Okay, yang B seterusnya, tentukan jejari berbola itu agar dapat menampung isi padu air sesuai mengikut spesifikasinya. Kat soalan dia cakap dah 1/2. So, jadi kita samakan je 4/3 pi arc kuasa 3 sama dengan 1/2. So, pi tu adalah kita gantikan sebagai 22/7. Kita nak R. Jadi yang ni kita pindah belah sana. Jadi kat sini 4/3 bila pindah akan jadi 3/4. 22/7 bila pindah sana akan jadi 7/22. Kemudian you all darab 3 darab 7 21. 2 darab 4 darab 22 adalah 176. So, nak dapatkan R, punca kuasa 3, 21/176, kita dapat 0.49. So, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Terima kasih semua.